أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersua secara live dalam muzakarah guru-guru takmir pada malam ini. Pada malam ini saya ingin menceritakan sedikit berkenaan dengan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, kan? Jadi, apa dia peringatan yang Nabi Muhammad SAW pesan kepada kita sebagai umatnya? Iaitu, yang pertama, sekiranya ada jenazah, jadi marilah sama-sama kita mengiringi jenazah. Sekiranya satu kampung itu berlaku kematian, maka kena ada satu kumpulan yang menguruskan jenazah, kan. Jadi menguruskan jenazah ini fardu kifayah, kan, belajar mengetahui urusan jenazah ini fardu ain, dan menguruskan jenazah ini fardu kifayah. Jadi apabila ada orang bila berlakunya kematian satu tempat itu, satu taman, satu masjid itu, maka ada setengah ustaz dah uruskan jenazah, ustazah memandikan jenazah. Jadi apa salahnya kita membantu ustazah yang menguruskan jenazah atau AJK masjid setempat itu, maka selepas itu kita mengiringi jenazah itu pula ke tanah perkuburan. Kerana apa? Sekiranya orang yang mengiringi jenazah itu akan menjadi insaf, kerana apabila ia mengiringi jenazah itu, dia akan rasa dirinya juga dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini giliran kita bila pula, kan? Jadi sebab itulah Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada kita. Yang pertamanya ialah mengiringi jenazah. Yang kedua menziarahi orang yang sakit. Jadi sekiranya kita dengar khabar, kan, sahabat kita tak hadir lama, kita tengok, kita tanya khabar lah, kan, tak hadir lama ke kelas kita, tanya pergi mana dah ni, makcik ni kenapa tak hadir? Rupanya dah sakit, masuk hospital HUKM, contohlah, kan. Jadi apabila kita dengar khabar kawan kita dah masuk hospital 2-3 hari, kita mendoakan kesihatan yang baik, bagi ucapan yang baik kepada para pesakit itu, maka dapat menyenangkan hati dia, kan, menyenangkan hati dia. Jadi yang ketiganya pula menghadiri kenduri. Orang penat-penat, tuan rumah penat-penat buat kad jemputan, menjemput sekian. Kalau sebelum COVID ni boleh jemput 1,000 orang, 2,000 orang, 3,000 orang. Tapi apabila dalam keadaan situasi COVID ini, terhad panggilan dia. Jadi orang-orang yang tertentu sahaja yang dijemput, sahabat handai, rakan-rakan dia. Jadi apabila tuan rumah jemput contohnya 250 orang, jadi kita tersenarai di dalam jemputan itu. Jadi kita wajib memenuhi hajat tuan rumah itu, pergi menghadiri kenduri. Sebab apa? Dengan kita menghadiri kenduri ni, pokoknya kita tolong makan, kan, tolong menghiburkan hati dia, tuan rumah tadi ni. Sebab apa? Dengan kehadiran kita ini meraihkan dia, contohnya nuri kahwin anak dia. Jadi apabila kita pergi, kita mendoakan dia panjang jodoh hingga kekal sehingga ke jannah.
Contohlah kan, kita mendoakan pada pasangan pengantin tadi. Jadi sebagai tuan rumah tadi, dia rasa gembira dengan kata-kata ataupun doa-doa daripada kita. Jadi seterusnya yang keempat. Yang keempat adalah menolong orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, kita kena bantu. Contoh bantu macam mana? Hal ini telah diarahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tolonglah saudaramu sama ada yang zalim yang atau dizalimi. Jadi sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami dapat menolongnya jika dizalimi, maka bagaimana cara kami menolongnya jika dia berbuat zalim?" Jadi jawab baginda Rasulullah SAW, cegahlah dirinya daripada melakukan perbuatan tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada kita supaya membantu, menolong, mencegah, menolong orang yang kena zalim, kan? Jadi dan juga orang yang menzalimi pun kita kena tolong tegah dia daripada dia menzalimi orang lain. Okey, seterusnya yang kelima, menepati sumpah. Sumpah ni kita contohnya dengan kita memekuatkan dengan sebut nama Allah. Wallahi wa tallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi wa tallahi wa billahi. Jadi apabila kita menyebut nama-nama Allah, sumpah aku tak buat, kan? Contoh orang tuduh kita mencuri, berpelang ke, kan? Jadi tentulah kita tak buat, kan? Jadi kita berani bersumpah Quran, wallahi wa billahi wa tallahi, aku tak buat benda tu. Memang apabila kita bersumpah, kita menguatkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena menepati sumpah itu. Jangan kita memperolok-olokkan dengan sumpah, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu itu peringatan Nabi Muhammad SAW yang kelima. Seterusnya Nabi Muhammad SAW menyuruh kita menjawab salam. Memberi salam adalah sunat, tetapi orang yang menjawabnya adalah wajib. Kan? Ada pula kadang-kadang dia kata macam mana? Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Kita, orang yang memberi salam itu, dia walaupun dia nak main-main, tapi dia memberi salam adalah sunat. Tetapi kita yang mendengarnya ini, kita kena menjawab salam. Kita kena wajiblah menjawab salam. Walaupun dia nak main-main ke, dia nak ni ke, itu terserah pada dia. Sebab ucapan salam ini adalah kalimah yang mulia, kan? Tetapi orang yang dengar itu kena wajib jawab salam itu. Seterusnya yang ketujuh, mendoakan orang yang bersin. Kadang-kadang tu kita ni duduk sebelah makan, sebelah kawan kita duduk sebelah kita, kan, kita tengah makan. Apabila kawan kita ni bersin, kita marah dekat dia, kan. Kita kata, apa ni? Ni kan, ni apa ni? Tak beradab langsung, bersin talah lah kat lain, kan. Tu. Tapi memanglah kalau kita marah kat dia. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajar kita mendoakan orang yang bersin dengan apa? Yahdina wa yahdikumullah. Yahdina wa yahdikumullah. Dengan ucapan Yahdina wa yahdikumullah. Jadi untuk malam ini itu saja dulu 7 perkara, 7 peringatan yang Nabi Muhammad SAW jelaskan pada kita. InsyaAllah saya akan
teruskan lagi di hari yang lain, di hari dan masa yang lain. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina. Fahtafat minhu buduruh. Mithla husnika ma ra'ayna. Qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya urusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad.